Kita kembali lagi dalam Selamat Pagi Satu Malaysia ini. Sebenarnya rakan-rakan kita di Twitter pun banyak juga yang menghantarkan komen balas media mengenai Obses, Khairul, Dia Ashikin, Cik Bubu. Yang bestnya ni ada yang kata dia obses dengan Jiwang. Katanya saya obses dengan novel dan warna ungu. Cik dia pula. Kalau ada orang ni dia obses dengan novel, kadang-kadang dia baca novel sampai tengah malam, sampai pukul 3 4 pagi masih baca. Lepas tu kalau macam orang panggil dia makan pun nanti dia tak nak pergi makan lagi, dia habis baca sikit lagi ni dah nak sampai dah ni. Nanti mata macam mana? Tu mata pula. Susah. Tak boleh buat kerja lain pula, kerja ni nak baca aje. Aduh. Okey, kita cerita satu lagi perkara yang memang sangat serius. Kadang-kadang kita bila di alam perkahwinan ya, kita memerlukan zuriat untuk menyambung waris kita dan sebagainya. Tapi apabila kita suka hamil, mungkin kadang-kadang ianya mengganggu hubungan suami isteri. Boleh menjadi cerai-berai ada kalanya. Si suami salahkan si isteri salahkan suami. Lebih memerikkan bila keluarga mertua masuk campur tangan. Jadi hal ini kita nak bantu anda menyelesaikan masalah anda. Kita dengarkan penjelasan daripada doktor yang kita bawakan untuk segmen doktor dan anda. Sukar hamil. Okey, jadi kita bersama dengan Dr. Haris Tam Siong Wai, merupakan pakar kesuburan dan juga perunding perbidanan serta sakit puan di Hospital Ipoh. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Dan doktor daripada Ipoh ni. Bila cerita Ipoh saya memang ingat dengan nasi banggir di sana. Memang sedap sangat. Okey, doktor, sukar hamil. Apa sebenarnya punca sukar hamil? Macam mana kita nak tahu kita ni sukar hamil? Kita susah nak hamil. Biasanya kalau pasangan tu dah kahwin lebih dari setahun dan tinggal bersama dengan mengadakan hubungan kelamin yang kerap, dan kalau wanita tu di bawah umur 35, itu adalah sukar mengandung. Tetapi kalau wanita tu berumur 35 ke atas, maka jangka waktu tu dipendekkan 6 bulan. Jadi kalau lepas umur 35 tahun tapi masih lagi tak mengandung selepas berkahwin dalam tempoh 6 bulan, kita anggap sebagai kurang subur. Okey. Jadi sekarang ni macam mana kita nak buat ujian ataupun saringan untuk memastikan seseorang itu subur ataupun tidak? Adakah isterinya ataupun suaminya? Biasanya kalau kita tengok sebab-sebab mengapa pasangan itu tidak mendapat cahaya mata, 40% adalah masalah dengan kaum wanita, 40% lagi kaum lelaki, yang baki 20% mungkin kedua-dua ataupun yang kita tak dapat temui puncanya. Jadi biasanya bila pasangan tu datang berjumpa saya, isteri, saya akan ambilkan darah untuk meneliti status hormon beliau. Selepas tu mungkin saya akan buat satu X-ray untuk tengok sama ada saluran fallopian tu blok atau tidak, tersumbat ke tidak. Okey. Jika tersumbat? Jika tersumbat, maka kita terpaksa menjalani IVF, bayi tabung uji. Sebab jalan dia tersumbat, maka dengan itu telur dengan sperma tidak mungkin bertemu. Okey. Wow, okey. Jadi apa kalau tadi kita dah sentuh tentang ialah kena lakukan X-ray dan sebagainya untuk melihat yang mana apa puncanya. Tetapi kalau kita lihat dalam keadaan persekitaran sekarang, zaman sekarang ini yang tinggal khususnya di ibu kota, katanya stres juga boleh menyebabkan tahap kesuburan kita merosot, pemakanan kita semuanya bergoreng, semuanya makan, kita dah cerita pasal makanan tadi, juga boleh menjadi punca. Jadi apa sebenarnya faktor-faktor persekitaran yang boleh menyumbang kepada faktor kesukaran? Semua yang Cik Zul katakan tadi memang betul. Tepat, saya dah tahu dah. Maknanya kesemua tu boleh? Kesemuanya. Sebab biasanya umpama yang saya bagikan ialah bila kita balik ke kampung, kita tengok datuk kita, pakcik kita yang berumur sikit, memang mereka ni bukan masalah ni untuk mengandung. Masalah mereka ialah untuk cukupkan keluarga, iaitu nak family planning. Nak mengurangkan anak. Tapi bila kita ke bandar, kita nampak masalah kesuburan. Jadi, bila kita tengok betul-betul di kampung, makanan kita sihat. Kita tak ada stres. Di bandar berkejaran. Macam tadi saya jam 1 jam nak datang sini. Jadi itu pun stres. Dan gaya hidup kita. Kita makan A&W, Kentucky, semua Pizza makanan segera. Hut, semua. Jadi kita adalah apa
yang kita makan. Okey. Jadi kalau apa yang dikatakan tadi tersumbat tak boleh, memang tak boleh mengandung. Memang tak ada lain tak bukan, hanya bayi tabung uji itulah. Okey, selain daripada itu, apa agaknya mungkin cara lain untuk mereka kalau tidak tersumbat tapi sukar nak hamil, apa agaknya sebabnya, punca lain doktor? Punca-punca lain banyak. Biasanya kalau kita tengok wanita itu, kalau badan mereka besar, BMI tinggi, dan kalau kita telitikan sejarah keluarga, mungkin ada penyakit kencing manis. Jadi berkemungkinan besar wanita ini mengalami masalah PCOS. Polycystic Ovarian Syndrome, di mana sarang telur tidak dapat keluarkan telur. Kalau pada latar belakang lelaki pula? Latar belakang lelaki penting sekali. Tanya dulu sama ada lelaki itu pernah mengalami bengkak cantik ataupun beguk. Kita panggil mumps. Masa dia budak. Kalau dia kena mumps dan ibu dia kata memang alat kelamin dia pun bengkak, buah zakar dia bengkak, maka ada masalah dengan kilang itu. Nak hasilkan sperma. Itu pun ada kena-mengena dengan waktu kecil. Okey, kita ada pemanggil di talian kita gini. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya. Saya Faizal daripada Ipoh ya. Ya, Cik Faizal. Saya nak tanya, saya dah mempunyai 2 anak. Okey. Jarak anak yang akhir tu darjah 4 lah. Jadi isteri nak mengandung lagi, tapi sampai sekarang tak dapat mengandung lah. Selepas dia berhenti makan perancang lah. Yang kedua, saya mengalami darah tinggi, memang makan ubat darah tinggi. Ada punca tu saya tak dapat anak lagi yang juga lah. Okey, apa soalannya? Jadi saya nak tahu apa puncanya, saya tak boleh mengandung lagi lah. Itu je. Okey, umur isteri? 39 lah. 39. Okey, baik. Kita jawab panggilan telefon seterusnya. Ada siapa lagi di talian tu? Hello. Hello. Ya. Ya. Saya Farina dari Farina. Ipoh. Okey, Farina silakan. Okay. Sebelum ni perkahwinan saya ada 2 orang anak. Okey. Lepas tu saya dalam perkahwinan saya yang kedua ni tahun sudah berkahwin. Okey. Tapi suka untuk hamil. Okey, umur puan? Umur 30. 30. Okey, itu saja doktor. Mungkin ada soalan nak tanya. Ada tak masalah mengenai penyakit-penyakit wanita? Terutamanya kalau ada lelehan dari faraj yang berbau luar biasa. Itu macam keputihan lah. Keputihan, okey. Tapi sebelum ni, awal perkahwinan yang kedua, saya pernah mengalami keguguran. Itu saja, doktor? Baik. Terima kasih, Puan. Kita dengarkan penjelasan Puan. Kalau tadi pemanggil pertama, Cik Faizal katanya isteri dia sudah pun mempunyai 2 orang anak. Ya, sekarang ni sukar untuk hamil untuk anak seterusnya berusia 39 tahun isterinya ketika ini. Kenapa agaknya, doktor? Ya. Dan kalau tak silap, Tuan Faizal bagi tahu dia makan ubat darah tinggi. Jadi mungkin disebabkan faktor umur. Itu satu, sangat penting. 39. Maka dengan itu kualiti telur yang dikeluarkan oleh isteri beliau berkurangan. Ya. Faktor nombor 2 ialah mungkin faktor umur ni membawa kepada penyakit-penyakit lain. Ataupun berat badan BMI sudah naik. Ya. Kemungkinan juga Encik Faizal, saya tak sempat nak tanya sama ada dia hisap rokok ke tidak. Kalau dia hisap rokok? Kalau dia hisap rokok, memang kualiti air mani akan kurang sikit. Tapi maksudnya tahap kesuburan itu berbeza mungkin dalam tempoh 3, 4, 5 tahun waktu hamil yang terakhir itu? Ya. Okey, sekali lagi kita tekankan apa yang doktor katakan tadi. Mereka yang hisap rokok, doktor katalah saya segan. Okey, mereka yang hisap rokok, sama ada lelaki atau wanita, memang akan mengalami masalah kekurangan kualiti benih. Itu lebih. Dengar tu. Jadi kenalah berhenti hisap rokok dulu ya. Okey, kita ada pemanggil sebelum kita menjawab soalan kedua. Sebelum kita jawab panggilan telefon dahulu. Siapa di talian? Terputus talian kita. Seperti Puan Rina katakan, untuk perkahwinan keduanya masih lagi tak dapat anak ya, walaupun dah setahun kahwin, tapi baru berusia 30 tahun, doktor. Ya. Yang saya risau ialah kemungkinan Puan Rina ni mengalami jangkitan kuman dalam saluran fallopian, saluran peranakan tu.
Jadi mungkin kalau saya diberi peluang untuk periksa beliau, mungkin saya nak buat satu X-ray untuk tengok sama ada saluran tersebut tersumbat ke tidak. Sebab biasanya kalau penyakit kuman masuk ke dalam saluran fallopian, biasanya pasangan dia lebih dari satu. Okey, apa kemungkinan boleh menyebabkan faktor jangkitan kuman dan sebagainya? Biasanya hubungan kelamin dengan lebih dari seorang pasangan ataupun selepas dia bersalin ataupun mungkin disebabkan lepas keguguran di mana pembedahan kecil kita cuci. Ya. Jadi setiap kali wanita tu bersalin ataupun dia gugur kita cuci, mungkin kita termasuk sedikit kuman ke dalam. Itu yang tadi Puan Rina kata memang ada berlaku keguguran sebelum ini kan pada anak yang keduanya. Tapi tidak menolak juga kemungkinan kalau suami barunya pun ada masalah kan. Mungkin juga. Saya pula macam Dan, doktor ni. Itulah dia. Saya nak tahu juga adakah boleh biasanya kalau suami isteri yang belum lagi mendapatkan zuriat biasa mereka akan salahkan keluarga. Ini keluarga awak lah ni. Si isteri kalau salahkan suami salahkan isteri. Adakah sebabkan faktor ataupun latar belakang keluarga, sejarah keluarga boleh menyebabkan kita juga terkena tempiasnya, doktor? Ya, itu sangat benar. Sebab kalau saya bagi contoh, kencing manis. Macam saya kata tadi, kalau ada warisan keluarga kencing manis, maka wanita tersebut berkemungkinan besar untuk menghadapi masalah PCOS itu. Yang lelaki pula biasanya saya akan tanya, dalam sejarah keluarga adik-beradik lelaki, ada tak mereka yang bermasalah sama seperti klien saya tersebut? Sebab kadang-kadang mungkin saluran air mani iaitu vas deferens tu mungkin dilahirkan blok ataupun tiada. Dia tak sambung dengan betul. Maka dengan itu air keluar tetapi mani tak ada. Okey. Kita ada lagi pemanggil yang ingin bersama dengan kita. Siapa di talian? Saya. Ya. Hello, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Siti Rohana daripada Kapar. Okey. Saya berumur 37 tahun. 37. Berat badan saya dalam 68.8. Okey. Saya disahkan mempunyai PCOS. Okey. Pernah mengandung sebanyak selama 6 minggu. Tetapi keguguran pada 2008. Okey. Saya dah berkahwin 12 tahun tapi masih lagi gagal untuk mendapatkan anak lah. 12 tahun ya. Dan saya disarankan untuk menjalani IVF. Saya nak tahu macam mana peratusan untuk kita menjalani IVF tu. Okey. Baik. Itu saja Puan Rohana. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, kita ada pemanggil seterusnya, doktor. Hello. Ya, terputus talian kita. Ni Puan Rohana 37 tahun. Berat badan saya kira okey, 68.8, 12 tahun dah kahwin. Kalau kita tengok Puan Rohaya ni, beliau telah berusaha. Tetapi malangnya beliau gugur disebabkan PCOS. Memang wanita yang ada PCOS ni kemungkinan untuk gugur sangat tinggi disebabkan masalah dengan sarang telur. Tak kuat. Ya, dia tidak dapat mengeluarkan hormon yang cukup untuk menampung kandungan tu. Jadi kepada saya, beliau perlu buat rawatan lanjutan. Tidak mustahil untuk beliau mengandung, tetapi beliau perlu ditolong. Dan mungkin IVF satu-satunya cara. Mengikut soalan Puan Rohaya, dia ingin mengandung dan dia nak tahu IVF peratusan kejayaan. Ya, betul. Kebiasaannya, kalau kita tengok dia dalam 40% secara purata. Adakah IVF itu merupakan teknologi yang paling terkini untuk memastikan atau membolehkan seseorang itu mengandung? IVF ni telah wujud banyak tahun. Kalau kita tengok balik dulu, the first IVF baby kan, Louis Brown. Umur dia dah dalam 30 lebih, dia dah mengandung, dah pun ada cahaya mata sendiri. Jadi IVF ni dah wujud lama, tetapi teknologinya makin hari makin moden. Ya, makin canggih lagi. Makin canggih. Baik, kita ada satu lagi pemanggil. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Asmi dari Sabah. Okey. Saya nak tanyakan sama doktor. Okey, saya
Saya baru habis bersalin selama 6 bulan. Okey. Dipaksa bersalin. Dipaksa bersalin? Mhm. Jadi sekarang tu mau merancang yang mengandung balik, tapi saya takut sebab saya dalam tempoh tu masih baru kan. Okey. So, Okey, saya baik. minta pendapat doktor, adakah saya boleh mengandung masa sekarang ataupun tunggu ke 10 tahun? Okey. Sebentar, mungkin doktor ada soalan. Ya, boleh saya tahu Puan, mengapa Puan dipaksa bersalin? Sebab kaki saya bengkak sejak dipaksa bersalin oleh hospital. Oh, jadi maksud Puan mungkin disebabkan tekanan darah tinggi yang melampau, yang terlampau tinggi sehingga terpaksa kita gugurkan kandungan. Sebab dalam rekod kesihatan saya itu saya kekurangan darah. Oh, kurang darah. Dan itu saya kena hantar di hospital. Saya dipaksa beranak lah sejak 3 bulan awal. Oh, 3 bulan awal. Okey, baik. Ya. Dan lepas 3 Jadi bulan saya minta awal nasihat tu, doktor, adakah saya boleh terus mengandung masa sekarang ataupun tunggu selepas 2 tahun? Okey, baik. Sebab saya betul-betul risau dan takut. sekarang ni dah berapa bulan dah sekarang ni? 6 bulan. 6 bulan. Lepas 6 bulan bersalin. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Terima kasih kembali. Okey, ada seorang pemanggil sebelum kita jawab daripada soalan Puan Asni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa talian tu? Aisyah dari Perak. Ya, Puan Baik. Aisyah. Okey Silakan. juga je hari ni. Saya nak tanya, saya sudah menikah kali kedua. Lepas tu kali pertama saya pernah mengandung. Kali kedua saya dah 4 tahun kahwin tapi saya tak boleh mengandung. Okey, umur Puan? 28. Saya dah pernah cek besmia tu. Okey, kurang darah juga. Dikatakan ada jangkitan kuman. Okey. Apakah itu punca saya tak boleh mengandung? Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, kita jawab daripada Puan Asni dulu. Baru 6 bulan selepas bersalin sekarang ini kekurangan darah, dipaksa melahirkan 3 bulan sebelum tarikh yang sepatutnya. Jadi dia takut. Adakah dia perlu lama ambil tempoh berapa tahun sebelum dia mengandung semula? Ya. Jadi kalau saya berjumpa dengan Puan Ani ke, Puan Azni, saya nasihatkan dia disebabkan dia kurang darah, dia diberi tempoh lebih panjang. Umur dia baru dalam 20-an kalau tak silap. Jadi saya nasihatkan bagilah peluang macam Cik Zul kata tadi 2 tahun pun boleh diterima, tapi sekurang-kurangnya setahun. Sebab badan kita kena pulih daripada bersalin. Dan kalau kita tengok bayi yang keluar, darah, daging, isi, tulang, semua ni datang dari ibu. Jadi badan kita akan kekurangan banyak benda dan dia ambil masa untuk pulih. Okey. Dan Puan Aisyah pun mengalami kekurangan darah. Ya, ada jangkitan kuman katanya. Baru berusia 28 tahun dan 4 tahun berkahwin, tidak punya anak. Kali kedua. Jadi kalau saya jumpa Puan Aisyah, jadi mungkin saya macam Cik Zul kata tadi, kita kena periksa suami dia. Sebab periksa suami senang, hanya ujian air mani. Tetapi bila dia kata dia ada keluar dia kata ada jangkitan dalam pap smear tu, maka dengan itu kita kena tengok saluran fallopian, saluran peranakan sama ada dah tersumbat ke tidak. Okey. Rata-rata di sini kekurangan darah ya. Adakah mereka yang ada kekurangan darah? Saya difahamkan kalau kedua-dua pasangan suami isteri ada kekurangan darah, memang ada sedikit masalah di situ. Jadi macam mana doktor? Doktor mungkin boleh mengungkaikan permasalahan ini. Okey. Biasanya kalau kita tengok kesihatan seseorang tu bila dikatakan kurang darah, bermaksud mungkin beliau tidak makan dengan sihat, tidak mengamalkan senaman, maka dengan itu akan kurang darah. Dan bila dia kurang darah, seluruh badan kita akan lemah. Bukan sahaja jantung dan organ dalaman. Turut bersama ialah alat kelamin yang keluarkan benih akan juga lemah. Ya. Jadi memang disyorkan senam, makan dengan elok, supaya kita boleh meninggikan peluang untuk kita
mendapat cahaya mata. Seandainya kan pasangan itu berhenti merokok ataupun mulakan senaman, makan makanan yang sihat, untuk tempoh berapa lama dia mungkin boleh pulih secara semula jadi untuk mengandung? Ya, kepada wanita. Okey. Wanita dia kena kurangkan berat badan kepada BMI yang optimal, iaitu kalau boleh di bawah 28. Okey. Ya. Dengan pengurangan berat badan sahaja, wanita itu akan jadi fertile balik, subur balik. Lelaki, seekor sperma mengambil masa 72 hari untuk dihasilkan. Jadi kalau kita berhenti hisap rokok hari ini, maka dengan itu kita akan makin pulih dan kesan maksima akan nampak selepas 72 hari, iaitu 3 bulan. 3 bulan untuk 3 setitis. bulan baru pulih, bukan setitis lah, seekor. Yalah, nak cakap pun macam itulah. Lelaki. Saya wanita kan. Tapi saya nak tahu juga. Okey, semua kita dah tahu dekat sini dah. Dan yang paling penting sekali untuk kita tahu mengenai sukar hamil ini sendiri. Okey, kalau si wanitanya tadi memang tak isap rokok, tidak minum ya. Alkohol tu pun penting juga. Ya, penting. Itu memang mengakibatkan sukar hamil. Segalanya sudah ada. Kedua-duanya tak ada latar belakang keluarga yang ada masalah dan apa pula yang mungkin sukar untuk bahagian mana lagi kita nak bagaimana periksa? nak periksa ni? Ada satu ujian yang biasanya kita tidak buat, tapi kadang-kadang kita buat bila kita dah telitikan suami isteri, kedua-dua dia memang tak ada masalah. Jadi ujian ni kita panggil postcoital test, ujian selepas hubungan kelamin, di mana kita ambil lendir daripada pintu rahim selepas mereka bersama dan kita telitikan di bawah mikroskop. Biasanya sperma ni akan hidup di dalam lendir, tapi ada sebilangan kecil wanita yang mengandungi anti-sperm antibody untuk bunuh sperm. Jadi sperma ni tidak boleh melalui lendir tersebut untuk masuk ke dalam rahim untuk cari telur. Okey. Okey, adakah mereka yang pernah mengambil pil perancang ni akan menyukarkan kehamilan? Oh, tidak. Pil perancang sangat bagus untuk merancang keluarga. Dan buktinya ialah tak payah kita berhenti. Kita lupa sebiji pun kalau kena dengan hari ni mengandung jawabnya. Itu dia. Okey. Ni doktor ada sikit saya nak tanya. Ini mungkin mitos ke apa? Apa pandangan doktor apabila ada setengah orang buat ujian semuanya masih lagi tak boleh mengandung, tetapi mungkin dia pergi minum air telaga lah. Ini secara tradisional, saya pun tak tahu apa kaedahnya tu. Tapi apa pandangan doktor tentang bila perbuatan seperti itu macam boleh mengandung? Sebenarnya saya percaya sangat dengan benda tu. Sebab saya pun ambil 2,5 tahun untuk dapat anak yang pertama. Okey. Lepas tu isteri saya, masa tu saya di klinik kesihatan Changlun di Bukit Kayu Hitam. Jadi isteri saya dia pergi jumpa entah siapa makcik Minum air tasik di Dayang Bunting Langkawi. Dia ambil balik daun-daun akar kayu, dia masak dan dia minum. Dan lepas tu dia mengandung. Jadi saya pun tak tahu. Mungkin disebabkan faktor kepercayaan ataupun kita dah di-stres badan kita. Okey. Kita dah menaruh harapan memang kalau doktor tak boleh tolong, Psikologi. mungkin yang betul. Mungkin juga cara akar kayu tu detox balik ke? Ya, mungkin kita tak tahu. Baik. Okey, dan mungkin boleh sedikit cubalah. harapan yang doktor boleh sampaikan kepada pasangan suami isteri di luar sana yang memang rasanya buntu, tak tahu jalan penyelesaian, doktor nak katakan apa? Okey, sekarang memang di Kementerian Kesihatan Malaysia kita dah wujudkan banyak center untuk merawat kaum masalah kesuburan ni. Jadi silalah datang jumpa kita, jangan segan, jangan malu. Datang jumpa, kita boleh tolong. InsyaAllah kita boleh tolong pasangan yang kekurangan cahaya mata ni. Ya. Okey, baik. Terima kasih Dr. Haris kerana bersama dengan kita dan orang kata tu ada idea lah. Ada idea apa kita nak buat bagi pasangan yang mungkin gagal lagi mendapatkan anak. Ya, dan ingatlah ya, sebenarnya kita berbual mengenai sukar hamil, pasangan suami isteri di luar sana ada bertahun yang susah mendapatkan cahaya mata dan anda yang belum berkahwin, malahkan hamil di luar nikah kemudian buang bayi sesuka hati, anda perlu fikir hal ini.